Okey. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita dalam rancangan pendidikan hari ini di mana kita mengupas, membincangkan dan menyelesaikan isu-isu pendidikan semasa. Okey, bersama saya orang baru kita, Puan Hanan Izwani selaku pengganti pengacara kita yang sebelum ini yang tengah cuti bersalin. Puan Hanan, say hi. Okey, hai, Assalamualaikum. Bertemu kita hari ni walaupun secara atas talian, tapi saya rasa sangat gembira dapat berada dalam satu perkongsian ilmiah ni. Okey, Alhamdulillah. Apa isu yang kita nak bincangkan ni Puan Hanan hari ni? Okey, isu hari ni adalah kita akan membincangkan tentang guru bukan option atau kata lainnya guru luar bidang. Guru bukan option yang ini adalah isu yang boleh dikirakan agak besar dalam kita punya pendidikan kita sekarang ini. Okey, sebelum kita mulakan untuk membincangkan isu kita, kita sajikan kamu semua dulu dengan satu komen yang menarik ini. Okey, jelas di sini dikatakan, okey, 2 orang pelajar cuba meminta tolong daripada seorang guru tentang sesuatu yang untuk menjelaskan formula E sama dengan MC squared daripada guru yang tidak pakar dalam bidang itu. Namun guru itu bijak. Dia meminta tolong guru lain yang pakar dalam bidang itu untuk menjawabkan soalan itu. Kita tengoklah dia. Murid-murid tu pun terkejut tengok guru tu boleh jawab. Tak sangka cikgu boleh jawab. Inilah boleh dikatakan guru di luar bidang. Ke macam mana Puan Hanan? Tengok yang murid seorang lagi tu dia cakap dah reply ke, mesti dia tak dapat jawab. Dia ada satu macam isu memandang rendah terhadap guru kan. Ya betul. Sebab guru tu bukan bidang dia, dia tidak dapat jawab. Okey, kita tengok seterusnya ya. Seterusnya ni komik dia tentang permainan bola sepak. Okey, ada kad kuning. Saya minta Encik Ashraf untuk jelaskan tentang kad kuning sebab saya sendiri tak mahir tentang bola sepak. Okey, kita tengok bola sepak. Semua tahu kan kalau kita dapat kad kuning kali kedua baru kita boleh diarahkan keluar padang daripada padang. Tapi kita tengok cikgu Doodle ni, dia baru bagi kad kuning sekali tapi dia tanya, "Apa pasal kamu tercegat lagi kat sini?" Murid tu pun tanya balik kat cikgu tu, "Cikgu tahu peraturan tak? Kad kuning bukan untuk keluar padang, dia kena kad merah baru keluar padang." Cikgu pun sendiri pening kata, "Tak boleh ke?" Apa yang kita nampak kat sini Puan Hanan? Macam tadi kita nampak ada satu situasi yang merendahkan guru tu, yang membuatkan imej guru tu nampak sedikit kekok dekat situ. Okey, inilah kita tengok. Lepas tu kita tengok pula apa sebenarnya guru bukan option ni. Kita ulas sikit guru bukan option ni. Okey, guru bukan option ataupun guru luar bidang ni adalah guru yang tidak mempunyai kelayakan sijil atau meja dalam mata pelajaran yang diajar. Maknanya guru ni dia bukan dah dalam bidang, dalam meja yang dia dah belajar sebelum ni. Jadi dia mengajar dalam mata pelajaran yang bukan bidang dia. Sebagai contohlah, kita ambil contoh. Ketika di zaman universiti, guru tersebut belajar dalam bidang sains dan teknologi. Sains lah lebih kurang. Untuk cakap, dia dapat sijil ke sana, dapat degree ke sana. Tapi bila dia ditugaskan untuk mengajar, dia dapat bahasa Inggeris daripada sains, tapi dia terpaksa mengajar bahasa Inggeris. Bukan sesuatu yang dia belajar, bukan bidang dia. Inilah yang kita cakapkan ini. Guru bukan option ni apabila dia dikehendaki mengajar subjek bukan bidang dia setelah dapat penempatan. Dia dah mendapat penempatan, dia dah diposting tetapi bukan pula dalam bidang dia.
dia penempatan guru tersebut adalah mengikut kekosongan guru subjek dekat sekolah tu. Dekat kawasan di PPD tersebut. Sebagai contoh lah kita tengok apabila dia seorang guru baru ini ditempatkan di sebuah sekolah. Tapi guru bidang yang dia ajar tu, sebagai saya ambil contoh tadi sains tadi kan, guru sains dah ramai tapi guru bahasa Inggeris tak ada. Jadi untuk memenuhi kekosongan yang ada dalam guru subjek bahasa Inggeris ni, diterpaksalah untuk mengajar bahasa Inggeris. Begitu kan Puan Hanan kan? Jadi guru ni akan mengalami masalah untuk mengajar subjek yang bukan bidang dia. Sebab dia asalnya major dia lain tapi diminta untuk mengajar subjek lain. Dia akan menjadi masalah untuk cikgu tu. Macam masalah. dia tadi kan, dia tak dapat nak selesaikan masalah murid, dia tersalah tafsir peraturan dalam permainan, perlawanan, pertandingan macam tu. Ya betul. Itulah pentingnya untuk kita menguasai satu subjek untuk kita menyampaikan ilmu. Kalau tak, kita akan menghadapi masalah. Okay, kita teruskan dengan kita punya. Kita tengok pula satu petikan daripada laman web yang mengupas tentang isu guru bukan option mengajar bahasa Inggeris. Daripada petikan laman web ni dipetik daripada akhbar, daripada tulisan daripada Berita Harian ini, Zabidi Hitam. Minta Cik Ashraf untuk bacakan. Guru bukan option ajar bahasa Inggeris. Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan mendakwa sekitar 25,000 sehingga 30,000 guru bukan option mengajar bahasa Inggeris di sekolah sekarang. Setiausaha Agung NUTP, Loh Yim Peng, berkata tindakan ini menyebabkan pelbagai masalah timbul, khususnya dari segi pengajaran dan pembelajaran subjek berkenaan. Sehubungan itu, kesatuan ini menerusi seminar berkaitan dianjurkan di Ibu Negara selama 2 hari berakhir kemarin, mengambil ketetapan hanya guru berkelayakan dibenarkan mengajar subjek antarabangsa itu. Sambil menjelaskan latihan 2 tahun untuk melatih guru berkenaan tidak mencukupi, beliau mencadangkan tempoh itu dipanjangkan dalam usaha mengeluarkan tenaga pengajar berkualiti. Kita dapat tengoklah, isu guru bukan option ni sangat besar, sangat susah, sangat bahaya. Kita tengok 25,000 sehingga 35,000 guru bukan option. Itu yang mengajar bahasa Inggeris saja tau. Bukan yang mengajar subjek lain lagi. Teruk tak teruk subjek ni sebenarnya. Betul, angka yang ditunjukkan tu bukanlah satu angka yang kita cakap, bukan satu angka yang kecil. Yang sangat merisaukan. Ni betul lah cakap Ashraf. Kita tengok daripada bahasa Inggeris, kita tak tengok lagi daripada subjek-subjek kritikal lain. Contoh matematik, subjek-subjek bahasa di mana berlakunya masalah isu guru bukan option ni. Bukan benda remeh. Oleh itu kita tengoklah Setiausaha Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan, dia cuba untuk menyelesaikan masalah ini. Dia cuba buat seminar untuk latih guru-guru berkenaan, untuk jadikan guru tu berjaya mengatasi masalah ini, supaya kita dapat menghasilkan tenaga pengajar yang berkualiti. Sentiasa ada tenaga pelajar yang berkualiti, supaya pendidikan kita pun berjaya meningkat naik. Macam tu. Macam mana Puan Hanan? Betul. Isu guru bukan option ni kita tak boleh nak pandang sebagai satu isu yang biasa, isu yang tak perlu pun kita ambil tindakan, sebab guru sebagai ejen pendidikan, ejen perubahan kita perlu bentuk dengan ke arah yang ke dalam landasan yang betul. Kalau guru sebagai ejen perubahan tak berada di landasan yang tak betul, macam mana murid yang kita nak ubah tu, jadi kita susah nak capai hasrat dan target Kementerian Pendidikan. Betul. Kita dah baca ni kan. Petikan laman web ini mendapat sambutan yang hangat daripada netizen. Netizen pun banyak yang komen tentang benda-benda ini. Kita baca apa yang komen-komen netizen.
Okey, kita tengok daripada Nurul Idayu Harun yang menyatakan bahawa kebanyakan sekolah di pedalaman mendapat guru yang kurang berpengalaman atau kurang latihan. Keadaan ini juga turut menyebabkan berlaku ketidaksepadanan dalam pembagian guru mengikut option. Maka berlakulah keadaan di mana kebanyakan guru yang mengajar di sekolah menjadi bidan terjun. Guru yang bukan option terpaksa mengajar mata pelajaran kritikal seperti matematik, sains dan bahasa Inggeris bagi memenuhi keperluan pelajar. Disebabkan kurang pengalaman dan pengetahuan tentang subjek berkenaan, maka kewibawaan guru dalam menyampaikan ilmu kepada pelajar mula dipertikaikan. Okey. Kita tengok isu guru bukan option ni um, menyebabkan okey, guru terpaksa menjadi yang cakap macam yang ditulis menjadi bidan terjun, terpaksa mengajar subjek-subjek kritikal, contoh subjek matematik, sains, bahasa Inggeris nak memenuhi keperluan pelajar. Tambah-tambah di kawasan pedalaman. Keadaan ni seperti yang dicakapkan oleh, seperti yang ditulis oleh Nurul Idayu, memberi kesan kepada kewibawaan guru ataupun dalam kata lain memberi kesan terhadap profesionalisme keguruan tersebut. Kita dapat tahu hal ini, isu ini sangat-sangatlah besar sebab mata pelajaran kritikal ni sangat penting untuk menentukan masa depan pelajar. Benda ni ada dalam UPSR, ada dalam PT3, ada dalam SPM. Kita perlu mendapatkan sekurang-kurangnya kredit untuk dapatkan masuk ke universiti, sekolah-sekolah yang berprestasi tinggi. Kalau ada guru bidan terjun ni bahayalah untuk mereka menimba ilmu dalam keadaan begitu. Okey, kita tengok pula komen seterusnya daripada unknown, kita tak tahu siapa. Beliau bersetuju dengan saudari Nurul Idayun ni. Dia kata, apabila terdapat guru yang baru melaporkan diri dan diminta oleh pihak pentadbir sekolah untuk mengajar subjek yang bukan option, maka mahu atau tidak mahu guru baru perlu menerima dengan akur. Contohnya lah, guru option geografi mengajar subjek bahasa Inggeris. Guru tersebut pasti terkial-kial untuk mengajar. Maka pelbagai situasi akan timbul seperti guru bahasa Inggeris tidak tahu menyebut dan mengeja perkataan bahasa Inggeris dengan betul. Tidak tahu tentang grammar. Maka akan timbul dialog. Saya nak awak balik rumah cari jawapan. Esok kita bincang. Murid dah gagal ilmu, guru terkejar-kejar mempelajari ilmu terbabit. Kita dapat tengok kat sini, macam kita cakap tadi, guru mula-mula posting dapat mengajar subjek yang bukan dalam bidang dia. Macam dia bagi contoh tadi, guru tersebut terkial-kial cara nak menghandle dan merancang kelas tersebut. Dia akan mengalami kesusahan. Lepas tu dia pun tidak pakar dalam itu, akan menyebabkan timbul dialog sedemikian. Murid ni dia memang dah gagal ilmu, dia nak belajar. Tapi apabila guru tidak mampu mengajar, jadi susahlah. Guru pun terkejar-kejar nak pelajari. Sebab kita kena menguasai ilmu tersebut dulu, barulah kita dapat mengajar ke murid-murid. Kan? Betul, saya setuju. Keadaan isu guru bukan option ni seperti yang dikatakan menyebabkan guru tu nampak terkial-kial dalam proses PMP. Jadi akhirnya guru jadi lepas tangan bila pelajar bertanya soalan, saya nak macam dia cakap tu, saya nak awak balik rumah cari jawapan. Jadi pelajar sendiri yang kena explore. Memang sekarang kita mementingkan pelajar explore, tapi tanpa bantuan awal, bantuan asas daripada guru, pelajar tak dapat susah untuk nak explore benda tu tanpa ada asas dia sendiri daripada guru tu. Betul. Okay, kita tengok pula seterusnya. Komen daripada Aisyah Hafizah Noras Aida. Memang benar, apabila guru bukan option mengajar subjek BI, ia akan menimbulkan banyak masalah dari segi PNP. Mangsanya adalah murid-murid. Guru akan mengajar dalam keadaan tertekan dan murid akan mendapat impaknya. Semoga guru-guru ini akan terus tabah dan dapat menjalankan tugas sebagai guru dengan baik. Guru-guru ini seharusnya menyahut cabaran ini dan membuktikan bahawa mereka boleh melakukannya. Kita tengoklah isu guru bukan option ni kan. Guru bukan option ni, mangsanya siapa? Murid-murid. Sebab apa? Sebab guru tak dapat mengajar dengan baik. PNP berterabur. Ilmu daripada guru tu tak dapat. Lepas tu murid pun akan belajar dalam keadaan yang tidak
natural, tidak seimbang. Tapi Puan Aisyah ni juga mengatakan dia harap guru dapat menjalankan tugas dengan baik. Baguslah dia. Dia memberi kata-kata semangat kepada guru-guru kita untuk terus membuktikan bahawa mereka boleh lakukannya. Kan? Betul. Dia tengok daripada komen Aisyah Hafizah ni yang mengatakan guru bukan option mengajar subjek bahasa Inggeris. Dia bukan saja bagi impak terhadap murid, kita tengok dalam pembelajaran murid kan. Murid sebagai mangsa, tapi guru pun akan terkesan juga. Maksudnya guru tu akan mengajar dalam keadaan tertekan. Jadi dia susah untuk menjalankan PMP secara smooth, secara tersusun. Jadi proses PMP tu akan susah nak mencapai objektif yang telah ditetapkan. Betul. Okey, kita tengok pula reply daripada Nurul Idayu Harun yang mengatakan masalah guru bukan option mengajar bahasa Inggeris semakin berleluasa kini. Adalah kurang wajar kalau guru yang cetek dan kurang pengetahuan dalam sesuatu subjek terpaksa mengajar subjek tersebut. Oleh yang demikian, KPM perlu bijak menangani situasi ini agar anak bangsa kita tidak terus terpinggir dan menjadi mangsa dan arus pendidikan. Meskipun pihak pentadbir telah memaklumkan kepada pihak PPD mengenai masalah ini, namun ia tetap tak dapat diselesaikan. Seharusnya pihak KPM perlu sedar dan peka terhadap permintaan dan keperluan guru mengikut option di sesebuah sekolah. Selagi masalah ini tak diatasi, masalah penguasaan sesuatu subjek di sesebuah sekolah tak akan dapat diselesaikan. Terutama sekolah di pedalaman yang tiada kemudahan tuition luar. Okey. Jadi masalah guru bukan option ni seperti yang kita tengok tadi, guru bahasa Inggeris, angka guru bukan option ni bukan satu angka yang sikit, angka yang sangat-sangat membimbangkan. Jadi perlulah daripada angka tu kita tengok kita sendiri sebagai salah satu insan dalam dunia pendidikan ni perlu bergerak untuk menyelesaikan masalah ni. Ya, betul itu Puan Hanan. Tapi masalahnya juga ada dapat dia masalah yang paling teruk apabila di sekolah-sekolah pedalaman, sebab murid-murid tidak ada kemudahan di tuition luar. Sebagai contoh yang kita ambil sekolah bandar, kebanyakan murid itu daripada golongan berada, infrastruktur juga mudah untuk diperolehi. Jadi peluang mereka untuk mendapatkan ilmu daripada orang lain yang apabila di sekolah mendapat ilmu yang guru yang bukan option, mengajar yang tidak dapat menyampaikan ilmu dengan baik, mereka akan pergi ke tuition di mana guru lebih pakar, guru tu lebih pakar dalam bidang tu untuk mengajarkan mereka sendiri. Tapi masalah ini susah bagi pelajar-pelajar sekolah pedalaman. Mereka tak ada infrastruktur begitu. Setakat sekolah kampung pun tak dapat mampu, ini kan sekolah pedalaman. Jadi pendidikan mereka akan terjejas. Maka kasihanilah mereka. Okey, kita seterusnya kita dah tengok apa benda ni sebenarnya isu guru bukan option. Sekarang kita tengok macam mana boleh terjadi guru bukan option ni? Apa punca dia sebenarnya? Marilah kita tengok sama-sama. Okey, punca berlakunya isu dan ataupun masalah guru luar bidang ni adalah disebabkan kekurangan guru satu mata pelajaran di sekolah disebabkan tiada guru berkelayakan pada fasa pengambilan guru. Pada fasa pengambilan guru baharu, guru itu bercuti, ada guru bercuti tanpa gaji, guru sakit atau cuti bersalin. Jadi wujud keadaan seperti yang dicakapkan tadi, guru bidang terjun terpaksa mengajar subjek bukan dalam bidang sendiri. Seterusnya. Ya betul tu. Bila ada guru yang bercuti kan, maka akan jadi kekosongan, maafkan saya. Akan jadi kekosongan, maka terpaksalah guru-guru yang baru ditempatkan ini mengambil alih tugas guru tu mengajar sesuatu yang tidak dikuasai dengan sepenuhnya. Sebagai contoh tadi, guru geografi mengajar bahasa Inggeris apa semua tu. Okey, seterusnya kita tengok kekurangan guru di kawasan luar bandar. Sekolah-sekolah di luar bandar ni kebanyakannya akan mengalami kekurangan guru ini. Sebab
Sebab guru yang profesional akan naik pangkat dan pergi ke sekolah-sekolah yang besar, sekolah-sekolah di bandar. Maka guru-guru ke sekolah-sekolah di kawasan luar bandar ni akan kekurangan guru. Betul. Sebagaimana minggu lepas kan kita ada bincangkan lambakan guru. Tapi itu isi kita minggu lepas itu tidak dapat menutup kekurangan guru di kawasan luar bandar itu. Okay. Jadi macam yang kita cakap tadi, kawasan luar bandar ni muridnya hanya bergantung kepada guru. Kan? Yes. Jadi kalau adanya isu dan masalah guru bukan option ni, dia akan bagi impak terhadap murid tu, pembelajaran murid tu. Jadi isu ni tak boleh kita pandang remeh, tak boleh kita pandang sebagai isu yang mudah. Perlulah kita bagi. Betul. Itulah punca-punca yang menyebabkan isu guru bukan option ni semakin bertambah-tambah. Sebagai kita tengok contoh tadi sampai 25,000, 35,000 saja guru bukan option untuk bahasa Inggeris. Isu ni besar sebenarnya. Okey, seterusnya kan kita dah tahu puncanya. Apa kesan isu guru bukan option ni terhadap profesionalisme perguruan? Kesan dia agak besar jugalah sebenarnya. Kita tengok sama-sama lah. Okey, kita tengok mula-mula. Kesan yang paling kita nampak jelas kepada guru, seorang guru ni, persediaan yang kurang rapi dan tidak teratur. Mengapa terjadinya persediaan yang kurang rapi dan tidak teratur? Apabila seorang guru tu dah dapat meja, kita dah kuasai satu meja, kemudian kita dapat pula mengajar sesuatu yang asing bagi kita, kita akan kita akan tidak tahu apa nak buat. Jadi persediaan kita akan jadi kurang. Sebagaimana kita tahu guru-guru pelatih yang sedang berlatih di IPG sekarang, Institut Pendidikan Perguruan, mereka mengambil masa 5 tahun untuk menguasai membuat persediaan untuk terus mengajar di dalam kelas bilik darjah. Tapi apabila mereka dapat subjek yang bukan untuk mereka mengajar, jadi persediaannya akan kurang. Mereka akan susah untuk mendapatkan ilmu, susah untuk menyampaikan ilmu, susah untuk menyediakan RPH, aktiviti-aktiviti yang menarik untuk proses PNP. Kan, Puan Hanan kan? Betul. Tahap kesediaan kalau guru bukan option ni, tahap kesediaan dia nak menjalankan PNP ni kurang sebab jadi dia akan menimbulkan masalah, susah nak mencapai objektif pengajaran. Lepas tu pelajar pun sukar nak memahami isu yang input yang nak disampaikan oleh guru tu. Keadaan ni kita akan macam kita dah bincangkan tadi, menyebabkan guru tu dia memilih jalan mudah. Contohnya macam tadi, keadaan tadi guru cakap kamu balik explore sendiri. Tak pun dia hanya mengajar berdasarkan apa yang ada dalam buku teks saja. Tak dapat pun nakkan buat berkaitan dengan isu-isu yang terkini, dengan berkaitan dengan masalah-masalah di luar. Jadi pelajar ni tak terdedah, dia tak ada pendedahan yang meluas. Okay. Jadi bila keadaan ni terjadi, timbullah situasi di mana pelajar memberi tanggapan yang guru ni tak mahir. Okay. Jadi ada perspektif yang kurang elok terhadap imej keguruan tu yang akan memberi impak kepada profesionalisme keguruan tu sendiri. Ya betul tu. Kemudian apa yang menyebabkan impak persediaan kurang rapi ni akan menyebabkan tahap penyampaian ilmu menjadi kurang efisien. Itu kita dapat lihat dengan jelas sekali. Apabila persediaan kurang, maka sesi PNP tu akan menjadi kurang efisien. Penyampaian ilmu tak sampai, murid tak dapat belajar dengan elok. Puan Hanan, jelaskan. Guru yang bukan option ni, dia tak dapat pendedahan yang meluas.
ilmu yang dia nak bagi kat murid ni sekadar pengetahuan, sekadar yang basic je. Bukannya pemahaman yang lebih mendalam. Dia berbeza dengan guru option, di mana guru option ni dia dia dah arif, dia ada ada pengetahuan yang dia dah belajar kat maktab guruan ataupun di universiti selama bertahun-tahun. Dia dah Ya, ada betul. satu proses pembacaan, dia ada proses pemerhatian, dia ada kajian, dia ada panduan daripada pensyarah untuk major dalam bidang dia tu. Jadi bila dalam sesi PNP ni, kalau dia mengajar guru option ni, dia penyampaian ilmu dia tu lebih berkesan. Okey, dia tak ada pun kesukaran nak mentafsir maklumat. Jadi dia mudah untuk menghuraikan atau menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh pelajar. Jadi tak akan timbullah masalah pelajar hilang kepercayaan kepada guru. Jadi pelajar takkan nampak image guru yang mengajar ni macam guru yang tak cukup ilmu, guru tak bersedia. Tak dapat menyampaikan. Ilmu yang kurang sempurna, guru yang dalam kurungan bodoh. Terusnya kita tengok pula kesannya adalah guru ni jadi kurang terlatih nak mengajar subjek bukan option tersebut. Di mana contohnya kita tengok bagi subjek-subjek yang kritikal, contoh selain pada subjek matematik ni, kita ambil contoh subjek bahasa, contoh bahasa Inggeris, bahasa kedua lah bahasa Inggeris, bahasa Cina. Yang subjek-subjek ni dia memerlukan guru yang betul-betul ada pengetahuan, ada kemahiran, sebab subjek-subjek ni dia memerlukan kepada praktikal dan amali. Okey. Kalau guru ni tak ada pengetahuan, tak ada pemahaman yang mendalam, susah untuk guru tu nak membagi pelajar tu menjalankan praktikal supaya apa yang dia belajar, subjek bahasa yang dia belajar tu dia boleh praktikkan untuk dia bercakap dengan orang di sekitar dia. Okay? Kalau guru bukan option ni, kalau guru option dia dapat mengajar sesuai dengan objektif pengajaran dan pembelajaran yang ada ditetapkan. Okey. Kita dapat tengok isu guru bukan option ni dia memberi kesan terhadap disiplin ilmu dalam proses PNP ni. Dia akan memberi efek yang sangat besar terhadap keberkesanan PNP itu tersebut. Ya, betul. Contoh yang bagus Puan Hana dia. Sebagaimana kita tahu untuk belajar bahasa kita ada tata bahasa, kita ada sebutan-sebutan yang perlu kita fasih dalam hal itu. Kita perlu tahu cara mengeja seperti bahasa Cina kan dia ada karakter dia sendiri. Kalau kita tak mengetahui macam mana nak buat benda tu, tiba-tiba kita kena ajar benda tu. Susah. Murid pun akan dapat kesan yang buruk. Okey, bercakap tentang kesan yang buruk terhadap murid dia. Kita tengok pula kesan isu guru bukan option ni terhadap pelajar. Sebagaimana kita tahu tadi, mangsa yang sebenar-benarnya terhadap isu ni adalah pelajar. Guru yang tidak dapat menyampaikan ilmu dengan baik, murid yang dahagakan ilmu ni tidak dapat menerima ilmu baik, menjadikan mereka terima kesan yang buruk. Okay, kita tengok pula kesan-kesan mereka. Okey, pertama pelajar akan berasa bosan dengan isi pengajaran guru. Seperti yang kita cakap tadi. Guru ni, bila guru yang bukan option dia mengajar, dia akan memilih jalan mudah. Di mana dia ada yang mengajar ikut buku teks semata-mata, ikut buku teks, ikut apa yang ditulis di papan hitam ataupun sekadar membaca apa yang dipaparkan di PowerPoint slide saja. Dia akan menyebabkan pelajar rasa macam bosan, sama je macam tak ada pun kelainan yang guru dapat bagi selain daripada input dalam buku teks. Okay. Selain tu pelajar ni mudah rasa bosan sebab guru ni dia tak ada pengetahuan untuk menjalankan praktikal dan amali. Dia tak ada kemahiran pun nak jalankan praktikal dan amali secara yang pelbagai. Dia tak ada pengetahuan nak menjalankan aktiviti PNP sesuai dengan objektif
pembelajaran tersebut. Jadi dia setakat menjalankan satu proses PMP yang biasa-biasa je. Pelajar akan jadi Betul, kita seorang guru perlulah mencipta, memberi aplikasi dan menggunakan aktiviti yang menarik untuk menarik minat murid supaya murid sentiasa bersemangat untuk menyertai kelas kita. Maafkan saya. Okey, kita tengok pula apa kesan dia terhadap murid ni. Murid akan menganggap mata pelajaran ni susah. Bila cikgu mengajar pun kita tengok cikgu tu terkial-kial, kita pun akan rasa alah susahnya cikgu pun tak boleh nak ajar benda ni. Macam mana saya nak belajar? Saya susahlah macam tu kan. Betul atau tidak Puan Hanan? Betul. Kalau contohlah tadi kita ambil contoh cikgu major geografi suruh menjadi bidan terjun mengajar subjek matematik. Dia kurang kemahiran. Dia hanya boleh bagi pengetahuan asas, sekadar bagi formula dan bagi contoh-contoh menyelesaikan masalah matematik mengikut buku teks, contoh-contoh buku teks je. Bila ada soalan-soalan lain, aplikasi dalam soalan-soalan lain, guru susah nak guru susah nak memberi penyampaian yang berkesan dan pelajar pun akan susah nak serap ilmu tu. Jadi pelajar akan rasa susah nak memahami apa yang cikgu ni nak ajar ni, macam tu. Ya betul, itu betul. Okey, apabila dia merasa pelajaran itu susah kan, ada kesan susulan dia iaitu murid akan berasa tidak yakin dengan pengajaran yang disampaikan. Dia tengok cikgu tu mengajar, betul ke cikgu mengajar ni? Dia akan timbul satu persoalan di mana itu, kemudian ilmu-ilmu yang disampaikan tidak dapat diserapkan dengan elok. Sebagaimana kita nak tahu, kita nak belajar sesuatu, kita perlu yakin apa benda tu pasti. Tapi kalau benda tak pasti ni, kita nak belajar pun susah kan? Itu pelajar macam yang kita tengok keadaan-keadaan yang kita dah tengok tadi, pelajar sendiri rasa tak yakin. Dia cakap bila pelajar bagi soalan, dia macam boleh ke cikgu ni nak solve the problem, dia macam image guru di mata pelajar tu dah sedikit terkesan. Dia punya profesional keguruan tu dah sedikit tercemar macam tu. Itulah kesan yang baik. Kita dah tengok kesan dia terhadap sewaktu PNP berlangsung. Apa kesan selepas PNP tu? Kesan selepasnya, keputusan peperiksaan yang tidak memuaskan. Sebab murid ni tak dapat belajar dengan elok lah. Jadi apabila nak jawab peperiksaan, dia pun tak tahu apa nak jawab. Jadi bila tak tahu apa nak jawab, keputusan peperiksaan yang keluar akan tidak memuaskan. Hal ini akan menyebabkan markah mereka jatuh dan peluang mereka untuk mengaplikasikan, untuk meminta application di sebuah sekolah ataupun universiti terkemuka itu akan jatuh. Itu menyusahkan pelajar lah juga. Ya kan? Jadi betul. Apabila isi pengajaran dan pembelajaran itu sendiri tak dapat disampaikan dengan baik, memang akan bagi kesan yang sangat-sangat besar terutama sekali dalam peperiksaan lah, sebab sebab penilaian kita dijalankan dalam peperiksaan kan. Jadi sebab peperiksaan sebagai asas lah untuk pelajar, sebagai basic untuk pelajar sambung ke peringkat seterusnya. Kalau dah basic pun tak kukuh, macam mana pelajar nak sambung ke peringkat yang lebih tinggi macam tu. Betul. Dan akhirnya pelajar hilang minat terhadap PDP. Pelajar dah malas nak belajar. Itulah kesimpulan yang kita dapat simpulkan kesan terhadap pelajar hari ini. Okey, kita tengok seterusnya pula. Kita dah tahu kesan, kita dah tahu punca, kita dah tahu apa benda isu guru bukan option ni. Kita tengok pula cara-cara untuk mengatasi masalah ini yang sentiasa timbul, yang sentiasa ada. Masalah yang besar ini sehingga melibatkan angka yang besar, 25,000, 30,000. Okey, kita tengok pula. Puan Hanan, ulaskan sikit. Kita sebagai dalam bidang pendidikan ni, kita nak ubah masalah ataupun isu yang terjadi ni, memang kita perlu bergantung kepada pihak atasan yang paling atas, contohnya pihak Kementerian Pendidikan, pihak pejabat pelajaran daerah dan yang atas lah, maksudnya yang pihak atas. Tapi prosesnya ni
akan mengambil waktu yang lama lah. Kecuali kita sendiri sebagai seorang guru, kita ubah diri kita dulu. Kita mencuba untuk uh, buat perubahan supaya perubahan tu dapat membantu murid-murid. Akan bagi juga perubahan untuk murid-murid. Jadi kita dapat lakukan cara untuk mengatasi ni, kita tengok daripada aspek accountability keguruan tu sendiri. Okay, seterusnya. Okey, mula-mula kita kena tahu apa maksud accountability tu kan. Okey, sebagai mana penonton-penonton yang tak tahu accountability ini apa. Accountability ni satu perkataan yang tinggi maknanya. Tapi kita mudahkan sikit untuk bagi semua orang faham. Accountability ni maksudnya tanggungjawab seseorang terhadap sesuatu. Sebagaimana kita tengok contoh tadi, tanggungjawab kita terhadap keguruan, terutama pihak cikgu-cikgu di luar sana lah, dan juga bakal-bakal guru pelatih, guru-guru pelatih yang bakal menjadi guru. Okey, Puan Hanan. Okey, kita tengok. Langkah pertama dia adalah seorang guru ni, dia perlu menghayati dan memahami accountability ataupun tanggungjawab dia terhadap pelajar. Okey. Seperti yang kita tahu, tanggungjawab utama guru terhadap pelajar adalah mendidik, memberi dan menyampaikan ilmu. Okey. Jadi seorang guru ni dia perlulah menyedari tanggungjawab dia terhadap pelajar dengan sentiasa membentuk pembelajaran yang berkesan. Okey. Dengan membentuk satu pembelajaran yang berkesan yang dapat membantu mengembangkan potensi pelajar tu. Guru tu sendiri perlulah perlu melengkapkan diri dengan ilmu, dengan pengetahuan supaya dia tak dilihat sebagai guru yang Kosong. guru terkekial macam tu. Jadi dia kena menjalankan tanggungjawab mendidik itu dengan membentuk satu proses pembelajaran yang efektif terhadap pelajar. Itu yang baik. Itu accountability guru terhadap pelajar. Kita juga selain tanggungjawab kita terhadap pelajar, kita juga ada tanggungjawab terhadap diri guru sendiri. Apa tanggungjawab kita terhadap diri sendiri ni? Kita selari dengan alaf pembinaan alam teknologi yang baru ni, alaf 21 ini. Kita perlu sentiasa up to date diri kita sendiri dengan ilmu-ilmu yang baru. Sebagai contoh, kita terpaksa dalam musim pandemik ni, kita terpaksa menjalankan PDP kita dalam keadaan online. Jadi PDPR di rumah sendiri. Guru perlu menguasai teknologi, bagaimana nak mengendalikan Google Meet, mengendalikan barang-barang daripada internet, daripada teknologi untuk memudahkan sesi PDP sentiasa berlaku. Guru sentiasa perlu mengemaskan diri lah, macam tu lebih kurang. Puan Hanan, ada tambahan? Tanggungjawab guru terhadap diri dia sendiri ni, selain pada melekatkan diri dengan ilmu, dia juga perlu membentuk nilai supaya dia dapat image guru tu sentiasa terpelihara, supaya orang tak nampak guru terkial-kial lah, guru tak tahu, guru ambil jalan mudah. Dia beza, yang akan membuatkan dia nampak beza antara guru yang committed dengan guru yang masalah. Okay. Yang committed, yang dia sentiasa sedar akan tanggungjawab terhadap diri dia ni, dia sentiasa nak menambah baik proses PMP. Dia kerana dia sedar bahawa tugas dia sebagai seorang guru adalah nak membentuk adalah nak membantu pelajar nak meningkatkan prestasi dan membentuk potensi menyeluruh. Jadi guru yang dia ada tanggungjawab terhadap diri dia ni, dia sentiasa tahu yang dia perlu sentiasa update, buat perubahan kat diri dia. Kerana kalau dia berubah, anak murid yang dia ajar tu pun akan berubah. Okey, macam tu kita tengok pula kesan terakhir dia, accountability terhadap profession keguruan. Apa maksud dia sebenarnya? Ayat ni nampak pelik kan? Bagi yang kurang faham, saya akan jelaskan dengan cara mudah sikit ya. Dia macam tanggungjawab kita terhadap kerjaya kita. Kita selalu dengar, cintailah kerjaya anda sendiri. Sebagai kita seorang guru ni pun, kita sebagai seorang guru ni pun
perlu menyintai profesion keguruan kita dan sentiasa bertanggungjawab terhadap kita punya profesion perguruan. Puan Hanan? Okey, itu juga accountability terhadap profesi keguruan ni adalah tanggungjawab kita sesama untuk meningkatkan profesion keguruan ni, meningkatkan image profesion keguruan ni dengan kita sentiasa menjalinkan kolaborasi dengan rakan sesama rakan sejawat, sesama guru, sentiasa menjalinkan kolaborasi untuk menyelesaikan isu-isu dan masalah dalam pembelajaran, dalam pengajaran dan pembelajaran. Contohnya kalau ada masalah dalam nak menyampaikan dalam nak membentuk aktiviti untuk kelas, contohnya subjek sejarah, perlulah berkolaborasi, berbincang dengan guru-guru subjek sejarah itu sendiri ataupun dan juga lebih baik boleh juga bergabung dengan guru-guru bahasa Melayu, guru-guru meminta pendapat daripada guru-guru lain. Kolaborasi inilah yang akan membantu meningkatkan image profesion keguruan ni. Okey, kita ambil juga contoh di mana guru-guru boleh melakukan kolaborasi, contohnya menyertai PLC ataupun dia punya PLC ni apa Encik Ashraf? PLC ni Professional Learning Collaboration ataupun dalam bahasa Melayu dia pembelajaran profesional berkolaboratif, PPB. Ya. Di mana penyertaan guru dalam PLC ni dia ada dia punya strategi di mana ada guru membincang, menyelesaikan dan mengatur strategi. Dan ada juga pelbagai saya dapat tengok senarai aktiviti tu sangat banyak contoh-contoh aktiviti kolaborasi itu sangat-sangat banyak yang dapat membantu guru bersama-sama untuk menyelesaikan isu-isu yang timbul. Jadi dapat kita tengoklah bahawa kalau guru tu sendiri berubah, anak-anak murid yang dibimbing tu pun boleh berubah. Guru tu sendiri, guru yang efisien dapat menghasilkan anak-anak murid yang berkualiti. Guru berkualiti, anak-anak murid pun berkualiti, dapat menghasilkan satu sistem pendidikan yang juga berkualiti. Okey. Secara kesimpulannya lah saya jelaskan accountability keguruan ni sangat penting untuk mengatasi isu pembelajaran isu guru bukan option. Dengan guru sedar akan tanggungjawab dia terhadap diri sendiri. Ya, kalau daripada hal-hal atasan pengurusan tu tak apalah, kita itu kita selesaikan, biar dia yang selesaikan. Kita ni sebagai guru sendiri macam mana nak selesaikan. Jadi secara kesimpulannya kita kena tengok tanggungjawab kita terhadap pelajar, diri guru sendiri dan profesion keguruan kita sendiri. Macam Puan Hanan bagi tahu tadi, kita settlekan dengan berbincang. Seorang kita bukan subjek bidang kita ni. Kita guru geografi, kita nak mengajar bahasa Inggeris. Kita tanyalah guru bahasa Inggeris. Teacher, this how can I teach? Macam tu lebih kurang. Maafkan saya pun bukan guru bahasa Inggeris. Okey, kesimpulan Puan Hanan bagi kita punya majlis hari ini. Kesimpulan kita kat sini, guru ni sebagai cakap apa? Ejen perubahan, sebagai tonggak utama pendidikan ni, perlu memainkan peranan penting. Kalau ada isu, ada masalah, kena selesaikan, kena menggunakan segala pengetahuan yang kita ada, yang kita dah tuntut di maktab keguruan. Semua tu untuk kita selesaikan isu-isu ni supaya kita sentiasa berada dalam landasan yang betul. Kita sentiasa dapat mencorakkan sistem pendidikan ke arah satu sistem yang baik, yang sesuai, yang setaraf dengan negara-negara lain, untuk kita sesuailah dengan harapan yang telah digariskan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan itu sendiri. Okey, kesimpulan yang baik. Okey, disebabkan kekangan masa kita terpaksa berhenti di sini. Alhamdulillah, terima kasih. Semoga perkongsian kami ini bermanfaat. Semoga anda menjadi guru yang bertanggungjawab. Okey, berguru demi ilmu, bina generasi baru. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan Hanan. Terima kasih.